Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Minggu lepas kita ni kita masih lagi di dalam bab berkenaan dengan azan ataupun bel. Bahasa kita panggil bel, orang bel. Dan minggu lepas kita ada belajar pasal tathwib. Tathwib iaitu setelah kita bel, antara bel dengan qomat tu kita panggil orang. Kita peringat semula orang dak. Nak start dah. Kalau bahasa kita dak. Semaya nak start dah. 5 minit lagi. Kalau qomat tu memang duduk berdiri nak sembahyang dah. Qomat dah. Ni kita panggil tathwib. Lagu mana pasal tathwib? Tathwib tu kita sudah lepas dah. Iaitu hak bolehnya di dalam sembahyang subuh. Tathwib. Sembahyang lain tak perlu tathwib, tak payah peringat dah. Sebab orang tengah khabar. Maya subuh ni orang tengah leka. Tathwib. Cara dia kalau dalam kitab ni dia kata ikutlah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tu. Sebut gitu. Setelah kita bed dah. Habis dah bed. Antara bed dengan qomat ni katalah 10 minit dah. 5 minit lagi nak qomat tu kita pun sebut pula hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ataupun ala hasabi ma ta'arafuhu, dalam kitab ni dia kata mengikut orang faham. Lagu mana dah orang faham. Jadi kalau dalam kitab ni dia kata mengikut orang faham ke qamat tu, kalau dalam bahasa Arab qamat maknanya nak semaya dah. Nak semaya dah bahasa kita. Ikutlah sekadar orang faham, semaya nak start dah tak lama lagi. Tu tathwib. Tathwib. Tu kita sudah sebut dah. Yang kedua kita belajar juga pasal duduk antara bel dengan qomat ni. Bel dengan qomat. Jadi mengikut ulama-ulama lain enggak duduklah. Lepas ada bel tu kita duduk. Lepas tu bangun nak qomat pula. Serupa dengan apa kena duduk tu sebab nak menyatakan bel dengan qomat ni sebenarnya terpisah. Ada. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah dak. Dia kata tak payah duduk. Kalau semaya ngorik tak payah duduk. Semaya ngorik. Jadi bel tak senyap metal lepas pada bel tu pakai qomat lalu. Tak ada maya-maya maya sunat ke apa tak ada. Lebih afdal lagi menyegerakan semaya itu berbanding dengan semaya sunat. Tu mengikut Imam Abu Hanifah sendirilah. Kalau semaya ngori, hak lain tu serupalah, lebih kurang serupa. Kalau semaya-maya lain, cuma dia di ngori ni memang dia awal sungguh. Kalau masa Hanafi dak. Pakai duduk. Tapi dua orang anak murid dia kata duduk juga, duduk meta. Menandakan beza ni. Menandakan
terpisah. Maya dengan qomat ni terpisah. Jadi lepas pada bel tu duduk meta. Jalsatan khafifah maknanya duduk meta. Lepas bangun qomat lalu. Tapi anak murid dia kata dok. Dia kata dia tengok Imam Abu Hanifah sendiri lepas pada dia bel dia apa ni? Kalau main ngorek lah lepas pada dia bel dia tak duduk langsung. Dia pun pakai qomat lalu. Tak ada duduk antara azan dengan iqamah. Tapi imam-imam lain tak lah. Tapi hak penting cepat belakang gana-gana pun. Sekadar cepat ni sekadar lagu mana? Sekadar semaya 2 rakaat. Lepas tu iqamah lalu. Cepatlah. Kalau ngari. Okey. Tu hak minggu lepas. Yang seterusnya kita sambung lagi, masih lagi di dalam bab azan. Wa anna al-mustahab kaunul muadzin aliman bis sunnah. Dan dia kata lagi untuk orang nak bel ataupun kita panggil tok bila ni moleknya tok bila ni dia kena muadzin aliman bis sunnah. Dia kena tahu sunnah ataupun kita panggil dia kena belajar lah dia berkenaan dengan hadis gapo. Bawah ni dia kata bi ahkamis syar'i, berkenaan dengan hukum-hukum syarak. Dia kena tahu. Itu mustahab. Mustahab ni lagu mana? Mustahab ni kalau dalam apa ni? Istilah kitab-kitab kan, mustahab ni dia bawah lagi daripada sunat. Bawah lagi daripada sunat. Kalau sunat ni memang tertudahlah kalau buat tu boleh pahala. Sunat ataupun sunnah ada. Bawah daripada sunnah ni mustahab. Mustahab ni kalau bahasa kita kata molek. Molek ni boleh jadi, boleh pahala, boleh jadi tak. Ada. Tak tentu lagi. Tapi kalau buat juga molek lah gitu. Bukan kata jadi tak sah. Tak sah bel tu tak, tidak. Sekadar mustahab begitu je. Mustahab ni elok. Bawah lagi pada mustahab jawaz. Harus. Harus ni nak buat boleh tak buat boleh sama banyak 50-50. Jadi gitulah. Bawah pada harus makruh pula. Ada. Jadi muazzin ataupun tok bila ni dia kena tahulah berkenaan dengan ilmu agama lah senang. Berkenaan dengan sunnah. Dia kena belajar pasal sunnah gapo ni moleknya gitulah. Liqaulihi alaihi salam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyu'adzina lakum khiyarukum wal ya'ummakum aqra'ukum. Jadi kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni, hendaklah khiyar. Khiyar ni maknanya orang yang terpilih di kalangan kamu hok bel. Terpilih lagu mana? Terpilih dari segi ilmu agama tadi itulah. Hukum hakim syarak gapo tu dia lebih dari bab tu dak. Dia kena dia lah khiyarukum wal ya ummakum aqra'ukum, dan hendaklah menjadi imam di kalangan kamu aqra'ukum, orang hok paling sedap baca. Hok paling sedap baca ni maknanya dari segi tajwid dia gapo betul. Dak. Tu maknanya cukup lah. Kena cukup lengkap kita kata tak. Tok bila kena orang hok lebih dari segi ilmu agama maknanya. Tapi tidak bermakna kalau orang hok tak lebih ke, orang hok ada tahu gitu-gitu tak jadi bel dia, tidak. Jadi sebetulnya cumanya ni mustahab, molek. Ada. Orang biasa jadi itu imam. Ada. Kita pergi bayar seorang stesen minyak ke apa dah, RNA
Tak ada masalah. Cumanya hak moleknya kena orang hak baca tu betul. Tak. Sebab situ juga lebih dari segi pahala gapo tu, dari segi baca gapo tu. Betul tajwid dia, sebutan dia. Tu jadi lebih belaka juga. Tidak. Tapi bukan bermakna tak sah. Tak boleh turut. Dia baca pun sekadar kita kata tak. Gagak sikit, tele-tele sikit, tak ada masalah. Okey. Habis itu. Lepas tu seterusnya wa yu'adhdhinu lil fa'itah wa yuqimu. Wa yu'adhdhinu lil fa'itah wa yuqimu. Jadi semaya hak terlepas. Al-fa'itah, semaya hak terlepas. Contoh kita sudah terlepas dah. Semaya gapo? Semaya zuhur. Tak ada semaya zuhur di waktu asar dah ni. Dak terlepas dah. Itu fa'itah. Jadi lagu mana boleh ke ber? Nak ber untuk kita nak semaya zuhur ni dak. Tapi semaya zuhur bukan hak dalam waktu zuhur. Dia kata boleh. Dan juga dia boleh qomat. Bukan kata ni maya terlepas dah ni. Lagu mana tak ayah qomat-qomat lah, kita pakai Allah akbar lalulah dak. Sebab kita maya tidak dalam waktu dia dah. Sebagai contoh dak. Jadi boleh. Boleh azan dan juga boleh qomat. Li'annahu alaihi salam qada al-fajr ghadata lailatit ta'ris bi adhanin wa iqamatin. Apa boleh? Apa kita boleh ber dan qomat? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh gilah. Kalau kita kata sebab Nabi buat, boleh. Tentu dah boleh. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia qada sembahyang fajar, sembahyang subuh. Ghadata lailatit ta'ris, pada pagi Lailatul Ta'ris. Lailatul Ta'ris ni sini dia kata macam-macam lah ni. Jadi Lailatul Ta'ris. Kalau dalam kitab ke apa dia kata Lailatul Ta'ris. Ta'ris ni dia. Ni satu peristiwa yang berlaku di Khaybar. Peperangan Khaybar. Jadi masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat persiapan gapo. Malam tu siapa larut malam lah. Lepas tu dia pun tidur. Sebelum maya subuh tu dak, sebelum masuk waktu tu lah kira-kiranya dak. Dia tidur kira-kira dia nak tidur sebentar lah. An-nuzul fi akhiril lail nazlatan lin-naum. Wal istirahah, dia nak rehat sebentar. Moga awak kerja ni dak persiapan nak pergi ni. Jadi tidur sebentar. Kawan-kawan tak bangun tu cerah dah. Dengan para sahabat dia letih ni. Itu kita panggil Lailatul Ta'ris. Peristiwa Ta'ris lah. Jadi bangun tu cerah dah. Pahala ke mana? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suruh siapa dia sini? Daripada Abu Hurairah. Qala fa amara Bilal radhiyallahu anhu fa adzana wa aqama wa shalla. Dia suruh Bilal. Jadi bila bangun tu cerah dah, pas lagi mana nak sembahyang ni dak? Nak sembahyang subuh ni. Tentu dahlah tidak dalam waktu dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh juga Bilal supaya azan, supaya bel. Lepas pada bel tu qomat. Lepas tu sembahyang. Dak. Maknanya di luar waktu pun boleh bel, qomat dan juga terus dengan sembahyang lah, sembahyang qada lah kira-kiranya. Dak. Bukan kata bel ni untuk sembahyang hok tidak qada je, sembahyang adat saja, tidak. Wa huwa hujjah 'ala Syafi'i fi iktifaihi bil iqamah. Tetapi Imam Syafi'i kata tak. Imam Syafi'i kata kalau mengikut mazhab Syafi'i dia kata pada qomat je.
Untuk kita nak sembahyang hak qada ni di luar waktu lah dah. Kalau kita terlepas ikutlah sembahyang subuh ke zuhur ke tak. Tapi kalau dalam hadis Nabi ni hak Nabi terlepasnya sembahyang subuh. Tu. Tapi sudah menjadi panduan dah kepada kita dah. Tidak subuh sajalah. Ikutlah sembahyang-sembahyang gapo cumanya mengikut Syafi'i dia kata pandai qomat je. Tak payah bel. Okey, itu mengikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi, siapa ni dia kata bel dan qomat. Apa sebab Nabi bel? Nabi suruh Bilal bel. Tak. Bukan Nabi suruh Bilal qomat saja dak. Dia suruh bel dulu. Lepas tu baru qomat. Fa in fatathu salawat adzana lil ula wa aqama lima rawaina. Okey. Katalah kalau terlepas banyak sembahyang. Ni tak terlepas. Bukan sembahyang lah. 2 3 sembahyang. Ataupun 5 kau tak kira lah dak. Terlepas banyak sembahyang lagu mana? Adzana lil ula wa aqama lima rawaina. Hak mula-mula sekali tu bel. Mula-mula nak sembahyang nak qada 3 waktu. Ada sebagai contoh nak qada 3 waktu. Jadi lagu mana? Bel dulu hak mula-mula. Lepas tu hak setiap satu tu qomat pada qomat je. Sembahyang yang kedua qomat, sembahyang yang ketiga qomat, yang keempat qomat dan seterusnya lah. Gitu. Boleh ke tak? Jadi boleh ke? Sampai terlepas 5 waktu. Boleh. Ada seorang itu boleh terlepas 5 10 waktu 2 hari tak. Boleh juga. Tak khabar. Apa ni? Dia tak ada dia kita panggil tak ada behel untuk nak bersuci, tanah tak ada. Air pun tak ada. Tak. Jadi lagu mana? Mengikut ulama-ulama dia kata kena qada lah tu. Orang-orang hak lagu tu. Ataupun tempat hak ni lah, tak ada tempat nak sembahyang, ada tempat yang suci tak ada. Ni pun bila lagu tu lagu mana? Ya tak boleh nak sembahyang di tempat hak kota tak boleh. Duk terperangkap mana kita kata dalam taki najis sebagai contoh tu. Terperangkap situ sehari ataupun 2 hari tak boleh sembahyang situ. Pas lagu mana? Nanti tubik ni kena qada. Jadi best itu sekali dan qomat pada setiap sembahyang. Lepas tu wa kana mukhayyaran fil baqi in syaa'a adzana wa aqama li yakuna al-qada' ala hasab al-ada' wa in syaa'a iktasara 'ala al-iqamah. Jadi dia boleh pilih lah sebenarnya. Untuk nak apa ni katalah 3 waktu terlepas ada. Dia nak qomat saja pun boleh, hak 2 lagi nak bel pun boleh juga. Bel lepas tu qomat, lepas bel lepas qomat. Katalah dia terlepas ke dia subuh, zuhur, asar dah. Lo ni ngorik dah. Jadi lagu mana? Dia bel, lepas dia qomat untuk sembahyang subuh. Lepas bel, qomat untuk sembahyang zuhur. Bel dan qomat untuk sembahyang asar. Gitu. Maknanya dia boleh pilih. Kalau tak si qomat, tak si bel hak pertama saja. Lepas tu qomat yang seterusnya tu. Wa in syaa'a iqtasara 'ala al-iqamah. Cumanya kita kena ingatlah apa bel. Jadi kalau tak bel tak boleh sembahyang ke? Boleh. Ni sunat. Bel ni sunat tidak wajib. Tak. Hak wajibnya sembahyang tu. Dia duduk situ. Hak sembahyang apa ni sembahyang ada dalam waktu dia pun. Kalau tak bel boleh ke tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak. Sebab ni benda sunat saja. Sunat. Ni kita panggil sunat muakkad lah ni, sunat yang sunat hak memang sunnah ngoti. Bukan sunat biasa-biasa dak ni, sunat hak memang. Kalau buat ni sunat yang dituntut kita panggil sunat muakkad ni dak. Tapi tidaklah sampai kalau tak bel tak sah sembahyang dak. Gitu jelah hukum dianya. Jadi orang hak kata tak payah bel tu,
Dah. Pada qomat saja tu sebab li'annal adzan lil istihdar. Sebab azan ni bel ni untuk hok semasa aja. Untuk semaya semasa. Nak panggil orang semaya semasa. Tidak. Wa huwa hudur. Untuk semaya qada ke apa ni tak. Ya, dia kata gitu. Untuk nak suruh orang mari semaya jemaah. Tu. Lagi. Bel ni untuk nak suruh orang mari semaya jemaah. Gak kalau kita bel tidak bermakna semua orang tinggal belaka. Tak kita je boleh jadi 2-3 orang aja. Hak tinggal semayanya. Hak nak qada semaya ada orang lain tidak. Jadi tak perlu. Ada bel ni. Bel ni nak suruh panggil semua orang mari semaya. Gitu. Sebab tu dia kata li'annal adzan lil istihdar. Qala radhiyallahu anhu. Okey. Wa yanbaghi an yu'adhdhina wa yuqima ala tuhrin. Lagi dia kena azan dan juga qamat dalam keadaan suci lah. Ni hak lain pula. Habis dah tadi. Boleh kata bel ketika apa ni nak mayar qada boleh. Lepas tu lagi dia kena bel dan juga qamat dalam keadaan suci. Suci ni lagi mana? Iaitu ada air semaya lah. Tidak berhadas. Tu makna dia suci. Fa in adzana ala ghairi wudu jaza. Tapi katalah kalau dia apa ni? Bel juga dengan tidak berwudu. Lagi mana? Jaza. Harus. Harus. Sunatnya ada air semaya. Tapi kalau tak ada air semaya, boleh ke tak? Sah ke tak bel dia? Tak sah juga. Harus. Kalau ada air semaya, boleh pahala. Gitu je lah. Qomat pun lagu tu juga. Ada air semaya, boleh pahala. Tak ada air semaya, boleh ke tak nak qomat? Bukan semaya, qomat. Kalau semaya tertuduh tak boleh tak? Tak ada air semaya, memang tak boleh. Gana-gana pun. Tapi kalau qomat, boleh. Harus. Apa tu? Li'annahu dzikrun wa laysa bisalah. Sebab bel apa ni dia termasuk di dalam zikir. Dia kata termasuk di dalam zikir. Dan dia tidak termasuk dalam semaya tu. Hak tu nak kena ada air semayanya, semaya tu. Kalau qomat ke apa lagi tak lagi. Dia tak termasuk dalam semaya lagi. Qomat bel ke apa tu? Tidak. Fakana al-wudu' fihi istihbaban. Jadi dia kata molek. Kalau ada wudu. Kama fil qiraah. Sebagaimana juga baca Quran. Baca Quran pun lagu tu juga. Baca Quran ni ada air semaya molek sunat. Tapi kalau tak ada air semaya boleh ke tak baca Quran? Boleh. Boleh juga. Ni mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Ada. Memang dia kena suci sungguh lah. Ada. Memang kena ada air semaya. Apa tu lagi nak baca tak? Nak bawa. Nak pergi Quran pun tak boleh. Ada. Boleh. Nak pergi Quran juga tak ada air semaya dalam mazhab Syafi'i. Kena niat galah ni. Niat pergi galah ni. Contohnya lagu mana? Contohnya kita letak skil, letak pembaris dalam tu kan, kita pun niat nak bawa pembaris ni. Bukan nak bawa Quran, nak bawa pembaris. Tu. Maknanya tak boleh. Apa ni? Apa gitu? Sebab ada dalam Quran sebut la yamassuhu illal mutahharun tu kan? Ada. La yamassuhu illal mutahharun. So itulah. Jadi
Atas ayat tu saja la yamassuhu illal mutahharun, tak boleh tu. Tak boleh jamuh Quran tu kecuali illal mutahharun. Di perkataan mutahharun tu. Kecuali orang-orang yang suci. Orang suci ni lagu mana? Mazhab Syafi'i kata suci ni ada air semaya, tidak berhadas. Ada. Tidak dalam keadaan berhadas, tak kira hadas kecil ke hadas besar ke tak. Tu maksud suci. Jadi bila orang tu berhadas dia sudah tidak suci dah, walaupun zahir dia suci napa tak? Suci. Jadi tak boleh. Tu kata apa ni? Mengikut mazhab Syafi'i. Tapi dia khilaf di ayat tu saja. Mazhab-mazhab lain kata dak la yamassu illal mutahharun. Mutahharun ni bukan bermakna suci. Suci ada air semaya tu. Tak. Mutahharun ni tidak boleh jamuh. Tidak boleh jamuh Quran tu kecuali orang-orang yang suci. Suci ke dia? Suci akidah dia. Tidak boleh baca Quran jamuh kecuali orang yang suci akidah. Akidah dia suci. Itu orang Islam lah. Ada. Tu maksud suci, bukan suci ada semaya. Begitu pula. Sebab dia sebab ayat tu juga. Dalam ayat lain sebut innamal musyrikuna najasun. Ada fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Dekat ayat Quran tu. Orang-orang musyrikin ni najis. Ada. Jadi orang Islam suci. Orang musyrikin najis. Dia sebut najis lawan dia suci dak. Sebab tu dia tak boleh masuk ke Masjidil Haram, tak boleh pergi Mekah ke apa tu dak, sebab dia najis. Najis ke dia kita kata zahir ni dak? Dak. Akidah dia tu. Kepercayaan dia tu. Hak tak boleh. Pegang Quran. Orang kafir tak boleh. Gitu. Innamal musyrikuna najas. Dia pergi kot tu. Imam Syafi'i bagi apa ni? La yamassu ilal mutahharun, orang ada ismaya. Orang hak tidak berhadas. Hak tu orang yang suci. Ndak. Lepas tu hak kata tak ada air semaya boleh boleh baca juga Quran banyaklah lagi. Apa ni? Dia tengok dilihat kepada hadis-hadis ke apa. Kalau kita tengok tu Nabi dia baca Quran ada Aisyah duduk atas riba dia. Nabi tu lebih lagi pada Quran lah kita kata tak. Nabi tu orang panggil Quran bergerak tak dalam tubuh dia tu ada Quran. Ada. Aisyah masa tu dalam keadaan kotor, main kotor tak, tapi duduk apa ni? Duduk Nabi baca Quran. Tak maknanya boleh. Dia kiyah kot tu. Pas lagu mana? Jadi apa ni? Kalau ada air semaya molek, gitu je lah. Cuma nak kata tak ada air semaya tu tak boleh baca Quran, tidak. Imam Syafi'i boleh juga baca Quran. Tak ada air semaya boleh. Niat zikir. Niat zikir. Niat zikir lagu mana? Supaya kita baca ayat kursi, kalau ada semaya, tak ada masalah. Pada ayat kursi tu ayat Quran juga dah. Tapi kita tidak niat apa ni baca Quran hak tu kita zikir. Niat zikir tak apa. Ataupun niat kalau nak bawa benda lain. Gitulah dak. Senang gak. Tak apalah. Mudah. Bila-bila masa boleh baca. Ada air semaya ke tak ada air semaya kau tidak terhak. Dak. Cumanya molek saja kalau ada air semaya, molek sunat. Gitu. Nak kata tak boleh tu. Dosa. Tak, tidak. Okey, lepas tu wa yakrahu an yuqima ala ghairi wudu lima fihi min al-fasli bain al-iqamah was-salah.
Sini siapa dia pula kata ni? Tadi Imam Syafi'i kata dia kena azan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga ramai lagi ulama-ulama lain, dia kata kalau nak azan, nak iqamah ni kena ada air semaya. Kena ada air semaya pun wajib ke? Tidak. Sunat saja. Itu bagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga ulama-ulama lain. Begitu juga Imam Auza'i, Atha dan juga lain-lain. Ba'du ashabi Syafi'i yushtaratu fihima. Sebahagian ashab Syafi'i, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, lain-lain lagi, dia kata sunat ketika qamat dan ketika azan ni nak kena ada air semaya. Tapi mazhab Hanafi kata tak. Apa ni? Dia kata fa in azana ala ghairi, harus saja. Annahu zikrun, sebab dia ni zikir, tidak semaya. Okey, tak apa. Lepas tu wa yakrahu an yuqima ala ghairi wudu. Seterusnya apa ni? Mengikut mazhab Syafi'i, mengikut mazhab Hanafi, makruh qamat tak ada air semaya. Qamat. Tapi kalau bel tidak, qamat saja. Bel tak apa, tak ada air semaya. Kalau qamat tak ada air semaya, makruh. Mazhab Syafi'i sunat. Syafi'i, Ahmad ke apa sunat. Ada air semaya. Cuma kalau sini qamat makruh. Bel tak ada air semaya, harus. Qamat makruh. Bab apa gitu? Lima fihi min al-fasli bain al-iqamah was salah. Sebab makruh, sebab dia jadi terpisah antara qamat dengan semaya ni. Bila kita qamat tu sebenarnya kita nak memayat dah. Ada. Tapi kita qamat dalam keadaan tak ada air semaya. Kita pergi mesti kena tubik mula dah. Kena tubik pergi ambil air semaya dulu. Lepas tu masuk baru Allah Akbar kat takbir tu dah. Jadi sebab ia terpisah tu. Sebab tu jadi makruh. Maknanya hak moleknya lepas qamat semaya lalulah. Tak ada pisah, tak ada warga lain ke apa, tak ada dah. Lepas qamat terus semaya lalu. Kalau jadi terpisah gitu, sebab tu jadi makruh tu. Makruh sebab terpisah. Bukan makruh sebab qamat tu sendiri tak, sebab ia jadi terpisah. Dah tu dah kita tak boleh semaya kalau tak ada air semaya dah. Mesti dah kita kena tubik luar ambil air semaya. Jadi pisah gitu tu makruh. Jadi di sini juga dapat disimpulkan mengikut mazhab Hanafi, perbuatan-perbuatan lain pun hak menyebabkan kita jadi terpisah antara qamat dengan semaya ni. Itu juga makruh. Padahal nak mayat dah tu dah. Boleh jadi apa ni? Boleh lagi kita buat benda hak makruh. Contohnya kita qamat, lepas siap qamat tu pergi akad kain betul. Ada. Akad kain betul, lepas tu mari mayat. Ada. Mari sambung mayat mula. Tu makruh tu lagu tu. Ada buat benda-benda hak memisahkan antara qamat dengan semaya. Tak boleh. Qamat tu kira-kira kena mayat. Kena mayat lalu. Kalau tidak, lagu mana? Kena qamat mula. Tak pergi akad kain mari, qamat mula. Baru semaya. Kalau semaya lalu maknanya perbuatan yang kita buat tadi tu makruh. Qamat, lepas tu apa ni? Pergi tutup belak tak? Lepas pada qamat, pergi tutup belak. Lepas tu mari semaya. Makruh tu, tutup belak tu. Lepas lagu mana nak
Kata kalau kita teringat masa tu dok pandai kan. Kau teringat pelak tak tutup. Api tak tutup. Kau mak mula. Ada. Walaupun sebentar nak pergi dapur tutup api. Kau mak mula. Okey. Lepas tu habis itu. Wa yukrahu ay yu'adzana wa huwa junubun. Riwayatun wahidah. Makruh juga azan dalam keadaan berjunub. Kalau tak di dalam keadaan tak ada air semaya gitu je. Tak ada air semaya. Apa ni? Hak kata harus tak di dalam keadaan tak ada air semaya tidak berjunub. Berhadas. Junub ni dia besar lagi. Junub ni dok. Berjunub ni maknanya kita berhadas besar lah. Berhadas besar ni bukan bukan buai air besar dah. Buai air besar, buai air kecil itu termasuk dalam hadas kecil belaka. Hadas besar ni berjunub tu. Tu hadas besar. Hok kena mandi tu dok. Tu hadas besar. Kalau kita kata berok kecil ke apa tu tak kena mandi. Kena ambil air semaya. Jadi perbuatan ataupun apa-apa benda yang hok kita boleh bersuci dengan hanya berwuduk saja, itu kita panggil hadas kecil. Walaupun kita berok sekali pun dok. Hadas kecil. Tak apa-apa sebab nak suci daripada dia pada ambil air semaya aja. Dan perbuatan yang menyebabkan kita kena mandi, tu baru kita panggil hadas besar. Jadi kalau tak di, hak harus tak di tu hak hadas kecil je. Dalam keadaan tak ada air semaya. Hadas kecil. Tapi dalam keadaan berjunub makruh. Bah nak mayat pergi mandi dulu. Lepas tu mari mayat. Makruh tu. Dia dalam keadaan makruh. Maknanya lagu mana makruh ni? Kalau tak buat gitu tu boleh pahala. Buat gitu tak ada gapo kiranya. Boleh jadi tak boleh pahala lah dia tu. Sedangkan fadilah azan ni besar tak boleh pahala. Tuduh kita tahu muka sunnah tak boleh pahala. Tapi dengan cara dia berjunub dan dia gibah tak boleh pahala. Dia tu tak boleh pahala. Dia tu jadi ke tak jadi. Bukan kata tak boleh ni dia ni tak sah, orang lain kena beh mula. Orang lain kena beh. Bila bila nak mayat dak dia tu jadi dah cuma dia tu. Dia tu tak boleh pahala lah. Tu makruh. Jadi apa? Sebab azan ni dia nak dekat-dekat dengan semaya dah ni. Shibhan bis salah fa yashtaratu at-tahara an aghlazil hadathain duna akhaffihima amalan bis shibhain fil jami' as-saghir. Okey. Jadi disyaratkan untuk nak ban ni dia kata paling-paling kurang kena hadas besar tu tak ada hadas besar. Hadas kecil tak apa lagi. Kalau semaya tak boleh ada dua-dua dak hadas besar dengan hadas kecil. Kalau semaya memang tak sah. Tapi kalau ban ni dia tengah-tengah. Dia kata sini shibih semaya. Shibih semaya ni maknanya nak dekat-dekat dengan semaya dah. Jadi kena tak ada hak berat tu. Tak boleh ada hak berat, iaitu berjunub tadi tu lah. Tak ada hak kecil, tak apa lagi, tak ada air semaya. Tapi kalau dalam keadaan hadas besar tak boleh. Buat juga gitulah, dia boleh jadi makruh.
Wal junub ahabbu ilayya an yu'ida wa illam yu'id ajza'ahu. Mengikut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah sendiri dia kata dah. Ahabbu ilayya maknanya saya lebih suka lagi. Orang berjunuk ni kalau dia dalam keadaan berjunuk dia kena ulas semula. Tu. Maknanya tak kira lah. Orang lain mari tu orang lain kena best mula. Semua dia kata bagi dia. Ahabbu ilayya, saya lebih suka. Bukan kata Nabi kata dak. Sunnahnya gini tidak dak. Syarat dia nya tak jadi. Dak. Hukumnya orang berjunuk ni tak jadi. Dak, dia kata saya lebih suka. Tu. Orang berjunuk ni saya lebih suka dia ulas semula. Tapi wa illam ya'ud, kalau dia tak ulas lagu mana? Ajzahu. Tak apa juga. Kalau dia tak ulas mula ber, tak apa juga. Tapi saya lebih suka dia ulas mula. Ni. Kata Imam Abu Hanifah. Orang berjunuk. Maknanya bagi dia lah kita kata boleh kata pendapat peribadi dia lah. Pendapat peribadi Imam Abu Hanifah. Lagu mana kena ulas mula? Tak payahlah senang kak. Tak biar orang lain lah. Gitu. Lepas tu wal ashbah an yu'ad al-adhan dun al-iqamah lianna takrar al-adhan masyru' dun al-iqamah. Hak kena ulang je. Ya ada dua sini. Besok kau maksa dak. Imam Abu Hanifah kata tadi hak kalau saya paling sukanya kena ulang semula be. Qomat lah ke mana qomat? Dak. Dia be apa dia qomat? Dak. Be tu kalau dia tak ulas mula pun tak apa dak. Iqamat lagu mana? Iqamat tak boleh. Iqamat ni kena ulas. Ayyu'ad al-adhan dun al-iqamah. Apa ni? Azan tu kena ulas, iqamat tak payah. Hak kena ulasnya azan. Iqamat tak payah. Tukar tadi. Mengikut Imam Abu Hanifah. Hak moleknya lagu mana? Azan tu ulas. Iqamat tak payah ulas dah. Sebab apa? Lianna takrar al-adhan masyru' dun al-iqamah. Sebab dalam syariatnya, dalam hadis ke apa, dalam peristiwa hak berlaku pada Nabi ke apa memang ada pun. Hak orang ulas be ni. Azan ni berulang kali ada. Tapi kalau iqamat tak ada. Iqamat 2 kali tak ada. Kalau azan ada. Ulas, berulang. Sebab apa tu? Sebab dia sebut sebab azan 2 kali ada dalam apa ni? Maya subuh ke apa tu kan? Azan Bilal, azan Ibnu Ummi Maktum. Ada. Bel pertama nak apa ni? Nak suruh orang bangun. Ketika bulan puasa tu dak. Bel kedua, hak tu menunjukkan memang masuk waktu subuh nganti dah tu. Bel pertama tak lagi. Tak maknanya dalam syariat ada bel ulang 2 kali. Tapi qomat tak ada. Jadi dia kata orang berjunuk ni memang kena ulang dah. Azan tu. Tapi qomat tak payah ulang. Dunal iqamah. Qomat tak payah. Qomat pada sekali je. Tapi katalah ni. Illam ya'ud ajza'ahu ya'ni as-salah li'anna jaizah bidun al-adhan wal iqamah. Katalah kalau tak ulang juga dua-dua ni dok. Lagu mana? Pakai orang berjunuk tu je kira-kira dah. Dia bel dia qomat. Lagu mana? Sah ke dok semaya tu? Sah juga. Semaya itu tetap sah. Cumanya tak ada pahala gitulah. Pahala qomat, pahala bel ke apa tak ada lah. Nak suruh boleh pahala kena ulang mula. Bel tu, tapi qomat tak payah dah.
Be aja. Ular. Okey, habis itu. Habis sebab dah. Orang berjunuk be dengan khomak. Kesimpulannya lah mana? Kesimpulannya tak sah dah. Ada kesimpulannya tak sah sebab makruh. Siapa nak kena ular ke apa. Tapi kalau tak ular pun tak apa juga. Sebab dia kata sini semaya pun akan sah walaupun tak khomak, tak be ke apa dak. Sah juga semaya. Pun kita maya story ke apa tu kan ada kita khomak. Tak? Kita khomak pun boleh juga. Tak khomak pun tak apa juga. Semaya tetap sah. Qala. Ni orang lain pula ni. Sikit lagi dah. Bak. Selah lagi dah. Bola. Lagu wa kadzal mar'ah tu'adhdhinu ma'nahu yustahabbu an yu'ada liyaqa' ala wajhi sunnah. Kalau tak ada orang berjunuk, ni orang tino be lagu mana pula. Orang tino. Al mar'ah tu'adhdhinu. Boleh kau orang tino be. Jadi sini dia kata boleh. Cumanya tidak sunnah. Boleh tapi tidak sunnah. Lepas tu hak moleknya ulang semula. Hak moleknya diulang semula. Bukan dia orang lain pula. Cumanya katalah kalau masa tu kita ambil kesimpulan masa tu tak ada orang nak bear. Orang jantan tak ada masa tu dah. Masa waktu dah. Dak pahutin nak bear lagu mana boleh. Boleh. Cumanya tidak sunnah. Tidak sunnah ni lagu mana tidak sunnah ni enggak? Tidak mengikut sunnah gitu je dah. Dan punuh. Tidak sunnah. Tapi dia kata boleh gitu je. Wa adhanul mar'ah la yaqa' ala wajhi sunnah. Sebab tidak sunnah ni apa? Sebab kalau dia berderah suara dia boleh jadi sampai ke peringkat haram. Dia kata. Tapi kalau dia slow suara, tak siapa maksud pun nak band ni kena derah. Ada. Gitulah. Gitu je. Cumanya tidak sunnah. Tidak sunnah ni tak ada. Tak ada. Tak ada apa ni? Tak ada petunjuk daripada Nabi. Tak ada lah. Maknanya kalau tak ada orang jatuh, maka tak payah band gitu je lah. Tapi kalau orang tino nak band juga pun boleh. Gitu je lah. Ni pecah-pecah ngoti dah ni. Pecah-pecah bawah dah ni. Cumanya nak sapa ke peringkat haram ke apa tu dok lah. Gitu. Ni mengikut mazhab Syafi'i. Okey, kita baca mazhab Syafi'i dah. Mazhab Syafi'i dia kata hak ni hak dalam al-um. Al-um ni kitab besar Imam Syafi'i dah ni. Kita ngesuk dia dah lah. Dia kata yustahabbu lahun al-iqamah. Orang tina boleh qamat. Qamat boleh. Tapi bel tak boleh. Mustahab, molek. Kalau qamat molek. Kalau bel tak boleh. Yang kedua wasani pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ni mazhab Syafi'i sendiri ni. La azan wala iqamah. Bel pun tak boleh, qamat pun tak boleh. Pendapat yang ketiga, yustahabul azan wal iqamah. Boleh bel, boleh qamat. Mustahab. Mustahab ni molek. Molek bel, molek qamat. Jadi tak tahu lah dia kata tu. Dalam kitab ni kata di dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i sendiri ada 3 pendapat. Yang pertama, molek qamat. Tapi bel tidak. Yang kedua, tak boleh dua-dua. Bel tak boleh, qamat tak boleh. Yang ketiga, boleh dua-dua. Molek dua-dua. Tapi nak kata sunnah tidak. Molek. Molek ni enggak. Sebab tu dia sebut mustahab ni. Kita sudah sebut dah mustahab ni lagu mana dak. Ya atas lagi daripada haruh. Gitu.
Okey. Tu orang Timur. Untuk menandakan masa waktulah. Bel dia ni menandakan masa waktu. Lepas tu orang nak maya lepas pada tu baru orang jatuh mari. Tidak dia best suku dah lah pula lepas pada tu. Ha. Oh, lepas tu sini tak boleh dia kata best sebelum masuk waktu tak boleh best. kecuali kecuali untuk semaya subuh ke apa tu lain. Semaya go lain tak boleh. Semaya Zuhur tak masuk waktu keluar belah nak bed dah. Tak boleh. Tapi kalau maya subuh pun sebenarnya khilaf lagi. Maya subuh bukan semaya subuh pada hari biasa ni, semaya subuh boleh puasa je. Tu yang boleh. Sebab nak peringat orang ni. Apa ni? Tetes sahur ke apa ni. Tu saja. Semaya subuh. Kalau tidak tak boleh. Masalah taswik hak tu lain pula. Hak tu setelah kita ber taswik tu, peringat orang setelah kita ber. Lepas tu habis itu. Tak adalah babu syurutis salah allati tataqaddamha. Bab syarat semaya. Ni nak masuk bab semaya dah lah. Sebelum ni baru sebelum daripada semaya dah. Ni nak semaya dah ni. Syurutus salah. Pada dulu setakat tu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.